Lagi satu, Allah masalah ada. Lagi satu, milik kita, tapi milik dia panggil milik kita. Milkutan, milik yang sempurna. Kalau kita milik pun, apa makna milik yang sempurna? Pemilikan Bismillahirrahmanirrahim. Ialah kita boleh tasarruf. Kita boleh mengurus. Dan ambil orang tua kita. Tapi kita tak boleh urus. Kalau nak ambil dia kata ambil hak lain dulu. Ini boleh ambil. Betul tak? Kan? Jadi kita mesti perkata ini atau bukan mesti. Jadi orang boleh urus. Kata kedua, Assalamualaikum, selamat pagi. Siapa ada dengan Umi? Siapa ada dengan Umi pagi ni? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kak Latifah, selamat pagi Kak, semangat. Syira, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi Syira, semangat Syira. Banyak benda nak kena buat ni Syira. Oi, kita ni. Kopi dah habis dah Syira dekat kedai. Laku kopi Syira ni. Kopi Aura Rezeki. Okey, suara Umi okey tak Kak Latifah? Syira okey tak suara? Boleh jelas tak? Okey, kita minta izin keluar ya dulu untuk guru. Waalaikumsalam Kak Nur Hasni. Apa khabar Kak? Stok akak dah semua dah terjual ke Kak? Kalau tak terjual lagi, akak PM Umi, kita tengok macam mana kita nak habiskan stok tu. Strategi apa kita nak guna, apa kita nak guna. Okay, semalam kita dah belajar kan dengan Sifu Jamal semalam. Allah, Umi sampai tertidur atas meja. Sampai pukul 11.30 kan. Malam 12. Umi dah tak larat dah. Waalaikumsalam Kak Ti. Okey, alhamdulillah suara jelas. Okey, jom kita baca doa dulu. Banyak kita punya ni. Sebab pagi ni kita orang ada satu sesi Puan Erna nak jelaskan tentang projek yang dia nak buat tu. Projek yang kita nak, yang kita mungkin bakal masuk projek besar lah, InsyaAllah. Siapa nak jadi jutawan, jom join Umi. Sebab Puan Erna akan buka juga untuk ejen stokis juga lepas ni. Mula-mula dia buka untuk stokis dulu, untuk dapat share masing-masing. Kita boleh ada share saham. Okay, sekejap kabur sikit cermin. Okay, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Nak jadi jutawan, boleh Kak Latifah. Bila dah cakap macam tu, insya-Allah Allah akan makbulkan. Yang penting akak kena tulis dekat kertas. Akak tulis. Kita belajar semalam macam mana kita nak jadi millionaire. MILLI. Short form tu lah. Sifu ajar semalam. Million. Formula 1 million semalam kan Sifu ajar. Kita boleh belajar banyak sangat kelas sebenarnya. Kita boleh masuk. Tapi kalau kita belajar tak buat, rugilah. Jadi bila kita belajar, semoga kita terus buat action. Yang tu penting. Bila belajar, buat action. Terima kasih Papa join. Okay. Hari ni Umi nak share tentang komitmen seorang usahawan. Macam mana kita sebagai seorang usahawan nak berkomitmen. Okay. Jangan rasa rendah diri lah. Jangan rasa macam posting Umi pagi ni. Kita jangan rasa kita hina buat sesuatu benda selagi kita tidak bertentangan dengan apa yang Allah suruh. Jadi kita buat. Jadi kita kena proud, kita kena bangga. Kita ni usahawan bangga. Sepatutnya bangga sebabnya kita buat salah satu daripada sunnah Nabi. Nabi berniaga. Kita ambil benda macam tu lah. Dulu Umi ambil benda tu lah. Sebelum Umi betul-betul faham tentang maksud perniagaan yang sebenar. Jadi bila dah faham kenapa aku berniaga, big why aku apa, untuk apa, bila dah lama benda tu masuk, benda tu proses. Lama kita macam kita buat benda tu mindset kita. Kita niat kita tadilah, niat kita lah yang pertama. Yang penting niat kita nak buat kerana apa. Bila kita faham niat kita tahu matlamat kita tahu big why kita, subhanallah, semua tu Allah akan mudahkan. Sebab apa? Sebab kita dah ada hala tuju. Sebab tu perniagaan ni bukan main-main. Perniagaan ni bila kita dah tahu dia punya kepentingan, dia punya, sebenarnya perniagaan ni banyak bantu kita sebenarnya. Dari sudut satu, dari sudut emosi. Yang kedua dari sudut keuangan. Yang ketiga dari sudut networking. Kita banyak berkawan. Di situ sebenarnya menambah skill kita. Skill apa? Skill komunikasi. Kita jadi pandai bercakap. Bukanlah kita pandai bercakap sebab kita dah jumpa banyak orang, ramai orang. Jadi kita dah tahu boleh masuk orang ini dia minat apa, dia suka apa. Kita bercerita tentang minat orang. Dia macam ni. Kelebihan kita nak orang suka kita, kita kena banyak mendengar daripada bercakap. Tu tips dia. Kalau kita banyak bercakap, orang jadi boring tau. Jadi cara kita nak orang suka kita, yang pertama sekali kita kena buat adalah kita mendengar apa yang dia cakap, lepas tu kita kaitkan. Tu salah satu cara kita nak orang suka kita. Bila kita menjual pun orang jadi percaya dengan kita, orang ingin nak beli dengan kita, orang mudah membeli dengan kita. Tu salah satu cara jugalah. Lama-lama bila kita dah pandai semua tu, dia jadi automatik lah. Dia jadi automatik, kita tak perlu. Okey, pattern ni kena buat macam ni, dah tak. Dia secara spontan dah. Allah akan bagi ilham tu kat kita. Dia ni suka macam ni cara dia. Okey, kita go through macam ni lah. Tu cara dia. Waalaikumsalam Ros. Waalaikumsalam Intan. Hai. Kejap lagi cuma pagi. Waalaikumsalam Kak Cida. Apa khabar Kak? Apa? Kakak dah masuk asrama ya? Okey, jom kita sambung. Apa tu? Kita punya tajuk, bukan tajuk, apa maksud Sesi yang pertama. Umi akan cerita tentang macam mana pembentukan diri kita nak berubah jadi lebih baik. Itu topik yang pertama. Yang kedua adalah untuk bisnes. Waalaikumsalam Kak Husnia. Apa khabar Kak? Cikgu dah meeting ke cikgu? Okey. Sifat-sifat wanita solehah yang ke-19. Itu Umi dah cerita sampai 18 dah. Dia ada banyak ni sifat-sifat ni. Sama-sama kita belajar. Yang ke-19 sifat dia apa? Yang ke-19 bersifat penyayang kepada anak-anak, berketurunan banyak anak, subur rahimnya. Siapa yang ramai anak ni bersyukurlah, alhamdulillah. Rezeki tau dapat anak ni. Dan kena bersifat penyayang kepada anak-anak, wanita solehah. Penyayang tu macam mana? Penyayang ni kadang orang salah anggap macam mana? Penyayang dia manjakan. Kebanyakan kalau kita guna pendekatan manjakan, maksudnya anak kita nak apa kita bagi, sebenarnya tu salah.
Tak kena, sebab kita sebenarnya tanggungjawab ibu bapa sebenarnya mendidik anak-anak tadi, bukan memanjakan anak-anak. Sebab Umi tengoklah ni melalui penelitian Umi sendirilah. Waalaikumsalam Fiz Chowdhury. Bila kita lihat anak-anak yang dimanja dengan anak-anak yang dididik. Anak-anak yang dimanja ni dia macam apa yang dia nak semuanya mak bagi, ibu bapa bagi. Kalau tak nak, kalau tak dapat, dia orang memberontak. Dia orang menangis, dia orang menjerit-jerit, sehingga kan mak pun kalau pergi keluar kena apa-apa, ibu bapa jadi malu dengan perangai anak-anak tadi. Okey. Sebenarnya semua tu bukan salah anak. Sebenarnya ia berpunca daripada kita sendiri. Macam mana kita mendidik anak kita menjadi manusia. Kita nak anak kita jadi apa? Kalau kita nak anak kita ni memang dia dapat semua benda, tapi dalaman dia tak kuat. Maksudnya rohani dia tak kuat. Maksudnya dia ni seorang yang kalau contohlah dia di rumah semua dia dapat. Kalau di luar macam mana? Kalau dia nak berhadapan dengan orang dia tak sama macam ibu bapa. Ibu bapa memang penuhi permintaan anak-anak, tapi kalau di luar tak semua orang akan penuhi permintaan dia. Waalaikumsalam Cik Jad. Ada ni dah tak komen, Umi tak nampak Cik Jad. Cik Jad ni okey. Good luck Cik Jad. Okey. Sekarang kita ada body mist Cik Jad. Promosi kau Cik Jad. Subhanallah, Umi pun tengah macam office baru tu, Umi nak buat trending macam budak-budak lah pula. Nak tarik ramai budak-budak datang office Umi, biar dia orang suka, biar dia orang suka. Lepas suka tu kita tarik dia orang untuk dekat dengan Allah. Maksudnya kita kena didik dia orang dengan berhikmah. Tarik dia orang dengan kesukaan dia orang. Lepas tu bila dia orang dah seronok dengan kita tarik dia orang. Okey, jom solat waktu ni, waktu solat tepat waktu. Okey, apa Allah suruh buat, apa Allah larang jangan buat. Dalam kita berhubungan dengan dia orang, berinteraksi. Tu hikmah lah tu, semua tu hikmah lah tu. Dalam hidup ni kita kena hikmah. Begitu juga dengan anak-anak. Kita kena bersifat penyayang tu dari sudut mana? Maksudnya kita kena penyayang dari sudut kita sayang mereka untuk mendidik mereka menjadi insan yang berguna. Maksudnya insan yang mengikut apa yang Allah suruh. Tu perlu kita buat. Penyayang dari sudut tu. Maksudnya kalau dia dah langgar apa yang Allah perintahkan, kena marah. Jangan takut untuk marah anak. Sebenarnya kita mendidik anak-anak. Waalaikumsalam Kak Ajijah. Ya, selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak Syahidah. Sudah buat TikTok. Masya Allah. Umi pun dah buat TikTok juga, dah start dah. Siapa nak follow TikTok Umi Khadijah 8. Cari dekat TikTok Umi Khadijah 8. Tak banyak lagi kontennya, tapi try. Okey, bersifat penyayang tadi. Okey, macam mana kita nak penyayang pada anak-anak? Dia penyayang ni sebenarnya kita kena tahu sifat kasih sayang sebenarnya. Kasih sayang ni sebenarnya satu benda yang kita susah nak fahami. Tapi semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi rasa kasih sayang. Kalau katalah kita sayang sangat dekat anak kita letak kasih sayang 100% pada anak. Silap, tak boleh letak macam tu. Sebab tu bahaya. Sebab apa? Bila anak buat sesuatu, kita kecewa. Bila kita kecewa, kita marah dekat anak. Dalam masa yang sama, kita merosakkan anak tadi. Sebab apa? Kita tak redha dengan anak tadi. Sebab apa tadi kita kecewa? Ibu bapa memang kena jaga perasaan ni. Sebab Umi dulu, subhanallah, Allah bagi kefahaman. Kefahaman macam mana? Kefahaman bila Umi lihat bila seorang ibu tu terlampau sayangkan anak, sehingga kan anak dia tu tak boleh nak tegur. Jadi di situ Umi tengok dia tak boleh macam tu. Jadi Umi buat apa tau? Umi letak kasih sayang tu, yang pertama adalah letak kasih sayang kepada Allah. Allah, aku tak sayang anak aku, tapi aku sayang engkau dulu. Tapi tolong engkau bagi kasih sayang aku kepada anak kerana engkau. Tu Umi letak macam tu. Umi doa macam tu. Maksudnya Umi cakap dekat anak, Umi tak sayang anak-anak Umi sayang Allah. Tapi dengan Umi sayang Allah, Allah bagi kasih sayang tu untuk sayang anak-anak Umi. Jadi dia orang rasa benda tu. Jadi dia orang akan Umi ni bukan yelah,
pemikiran kanak-kanak dia tak sama dengan pemikiran kita. Dia tak terus terima tau. Tapi kita praktikkan dengan perbuatan. Apa-apa perbuatan, apa-apa sikap dia, tindak tanduk dia, kalau baik, kita puji dia, kita sayang dia. Budak ni sebenarnya dia sangat touching tau. Kita cakap sayang pun kita boleh tengok dekat mata dia tu macam mana seronoknya. Kita belai dia, kita cakap elok-elok, dengan beza dengan kita marah, kita tengking, kita herdik, semua tu. Beza anak-anak yang dibelai dengan kasih sayang dan dibelai dengan barang kebendaan, dan juga dididik dengan sikap yang tak elok, maksudnya garang tadi. Kita kena berhikmah dalam mendidik anak-anak. Kena pengasih penyayang. Kita didik dia orang, bukan kita nak susahkan dia orang, kita nak mereka berdikari. Macam mana Umi tahun ni kan, Umi ada share kan, Umi dah buat planner kan untuk dia orang. Apa patut dia orang buat? Mengikut umur lah. Kalau kata umur anak Umi yang bongsu tu umur 2 tahun, darjah 2. Tahun depan dia dah naik darjah 3. Dia ni keanak-anakan sikit sebab anak bongsu kan. Dia jadi macam manja. Tapi dalam manja Umi tegas. Setiap kali baca Quran dengan Umi memang nangis. Sebab dia main-main, Umi tak boleh main-main. Tak boleh lah, sebab kita nak dia hafal Al-Quran. Sebab Umi memang nak semua anak Umi dalam dada tu ada Al-Quran. Sekurang-kurangnya hafal lah surah-surah dalam Al-Quran tu. Jadi Umi memang tegas lah. Bab-bab tu memang Umi tegas. Jadi anak-anak yang kecil, dia orang tak boleh nak buat kerja besar. Umi kata, boleh tak 3 kali sehari tolong bagi Umi air tu je. Umi cakap, bagi air Umi. Kadang alamak tak ingat, dia menangis, alah lupa nak bagi air dekat Umi hari ni. Subhanallah, benda yang simple sahaja. Macam anak yang kedua tu, Umi kata, okey, kakak dah besar, kakak dah boleh basuh kain. Basuh dengan mesin lah. Tadi ajar dia macam mana nak basuh kain. Suruh dia sidai kain, sapu sampah. Lepas tu lipat kain. Benda tu kita kena didik tau anak-anak ni. Jangan kita rasa dia pandai sendiri, tak. Sebab Umi pernah rasa benda tu bila Umi ni adik-beradik Umi 10 orang. Jadi anak Umi, ibu Umi tak sempat tahu nak didik. Maksudnya kena buat macam ni. Dia hanya sempat suruh. Tapi dalam suruh tu kita tak nampak kasih sayang. Tak nampak kasih sayang. Kita nampak dia suruh. Kita pun buat. Sampailah bila kerja ni nak selesai. Minda budak masa tu kan. Tapi hari ni kita bila suruh sesuatu, kita bagi tahu kenapa dia kena buat benda ni. Kenapa dia kena buat. Sebab budak sekarang hari ni, generasi XYZ ni kan, diorang ni memang banyak sangat bertanya. Subhanallah. Tanya lebih daripada kita. Kita pun boleh tanya soalan macam tu, kita bagi jawapan, dia tanya lagi. Subhanallah, budak sekarang bijak-bijak kan. Jadi budak sebenarnya kalau kita bagi tahu sebab kenapa kena buat macam ni dan tahu sebab, insya-Allah dia akan terima. Contoh Umi 2 hari ni. Sebelum ni anak Umi yang bongsu tu susah sikit nak bangun subuh. Tapi dia paling senang bila kita berjanji malam tu untuk dia esoknya dia bangun subuh. Maksudnya malam tu kita janji, adik esok bangun subuh tau. Kalau dia kata ya, maksudnya dia akan ikut apa yang kita suruh. Pagi semalam pun Umi cakap. Umi kejutkan dia pagi. Adik bangun subuh. Adik dah janji dengan Umi semalam nak bangun subuh. Terus bangun. Sebab dia ingat janji dia. Pagi tadi pun macam tu. Mula-mula tu, aku janji tak ingat. Janji tak dengan dia semalam nak suruh bangun subuh. Lepas tu cakap dekat dia. Kalau janji biasanya dia akan terus bangun. Tu cakap banyak kali, dia bangun. Maksudnya dia ingat. Maksudnya kena berjanji. Jadi kita, mak ni sebenarnya jangan rasa macam penat lah asyik kena cakap benda yang sama. Umi pernah rasa macam tu. Sebab kita banyak lagi kerja lain. Sebab Umi berniaga. Bisnes ni kita main dengan phone. Bila main dengan phone, sebenarnya kita penat dalam kepala. Kita dah berurusan dengan orang. Jadi benda yang fizikal kita nak buat dah jadi penat. Padahal kita tak buat apa pun. Itu masalah kita. Tapi bila kita dah ada disiplin benda yang kita nak buat, insya-Allah kita buat je lah. Okay. Cik Jad nak tema putih. Nak tema putih apa tu kak? Umi Khadijah 8 dekat. Semua tu Umi Khadijah, semua tulisan kecil dekat semua kak. Umi Khadijah 8. Itu TikTok Umi. Tengoklah nanti like ramai-ramai Umi insya-Allah Umi nak share apa yang Umi buat live ni lah dekat situ, yang short yang
apa yang pendek-pendek lah, maksudnya benda tu kita boleh buat rujukan. Jadi siapa nak berubah jadi baik apa, just Umi buat short, pendek je, jadi boleh tengok. Contoh tengah down kan, okey tengoklah TikTok Umi lah, nak dapat motivasi ke, nak dapat nasihat ke daripada situ. Mana tahu berkebetulan dengan kita ada masalah, kebetulan juga apa yang Umi cerita tu kena dengan apa yang kita hadapi. Sebenarnya semua tu Allah yang buat. Perantaraan tu Allah yang buat. Tapi sebab tu kita perlu minta tolong dengan Allah. Sebab tu niat kita awal-awal pagi macam mana niat nak perbaik hubungan dengan Allah dan nak laksana segala apa yang diperintahkan dengan baik. Niat macam tu. Sebab bila kita niat macam tu, Allah dah buka 12 pintu kebaikan satu. Lepas tu Allah akan dorongkan apa yang kita nak. Maksudnya sebenarnya kita hari ni kita nak sesuatu hajat, kita terus kepada hajat dah. Kita tak buat dia punya step 1, step 2, step 3. Kita hari ni kita nak hajat, solat hajat. Sebab tu hajat kita susah nak dapat, sebabnya kita dah langgar dia punya langkah-langkah step by step dia. Kalau nak minta hajat dengan Allah, minta ampun dulu, istighfar dulu, lepas minta ampun puji Allah dulu. Lepas puji Allah, buat solat sunat taubat, solat sunat hajat. Lepas tu minta lah dengan Allah, insya-Allah apa yang kita nak Allah bagi. Allah sebenarnya apa saja yang kita minta, insya-Allah sebenarnya semua Allah bagi. Kalau kata tak dapat di dunia ni, Allah balas di akhirat nanti. Jangan risau, sebab paling best kalau kita minta dekat dunia ni Allah tak makbulkan, dekat akhirat nanti Allah simpan siap-siap. Ni hajat engkau yang aku tak tunaikan masa engkau di dunia, aku nak bagi dekat akhirat ni. Maksudnya kalau kita susah payah dekat dunia, bersangka baiklah dengan Allah. Sebab Allah ni dia kata dia nak kita baik di akhirat nanti. Mungkin dia nak bagi balasan syurga dekat akhirat nanti. Jadi sentiasa bersangka baik. Sebab kita manusia kita ni bersifat kita kena menerima. Manusia bersifat kena menerima. Yang takdir Allah yang buat. Jadi tugas kita apa? Setiap berlaku kita terima dengan sabar. Kita terima redha. Sebab dalam redha tu akan jadinya sabar. Tu Umi dengar ceramah tadi lah pagi tadi. Ustaz Zainul Asri bagi tahu. Waalaikumsalam Shima. Shima ada anak-anak besar-besar kan. Nanti didik anak-anak dengan sifat-sifat penyayang tadi. Berhikmah dalam mendidik anak-anak. InsyaAllah anak-anak ni sebenarnya mudah dengan kata kalau kena caranya. Sebab anak ni dia jadi keras sebab bila kita dulu keras. Maksudnya kita asyik marah aja. Jadi bila nasihat dia tak sampai. Sebab tu Prof Maya cakap apa? Yang pertama kita kena penuhkan akaun emosi anak dulu. Akaun emosi ni macam mana? Kena peluk dia, kena sayang dia, kena puji dia, biar dia rasa kita ni apa-apa gimana ni ingat dekat mak, dekat Umi, dekat ibu. Macam tu. Tadi Umi nak buat live tadi. Anak Umi yang kedua, si kakak tu. Ketuk pintu. Umi kunci sebab takut dia kacau. Si adik lah biasa. Kenapa kakak? Kakak nak hak Umi dulu. Kakak nak peluk Umi dulu dah sebelum Umi buat live. Subhanallah. Kakak ni seorang yang penyayang. Dia memang hati dia halus sangat. Dia kata, sebab Umi selalu cakap dekat dia, hari-hari kita kena peluk 8 kali. Jadi dia akan malam dia kata ni kita dah peluk berapa kali ni. Tu cara Umi lah untuk anak-anak. Dulu Kak garang tapi sekarang dah boleh sabar. Kak Latifah, 10 anak macam-macam perangai, ada cara nak ajak pun kena beza-beza. Betul Kak. Kak sebenarnya sabar ni Allah bagi sebab kita dah lalu. Maksudnya kita dah lalu kesusahan, kepayahan. Daripada situ sebenarnya kita belajar sabar. Jadi orang yang tengah garang sekarang ni, orang yang tak penyabar sekarang ni, anda kena sabar. Anda kena redha. Maksudnya anda melalui proses untuk anda jadi seorang penyabar. Sebab Umi pun pernah dulu, subhanallah, nak lari daripada perasaan garang, tak penyabar ni. Sampai minta dengan Allah, Allah kau bagilah sifat sabar pada aku. Allah, aku ni tak sabar. Allah, bantu aku. Allah, minta dengan Allah. Sebab bila Umi tengok orang yang bersabar, subhanallah, kita nampak dia punya hikmah dia, subhanallah. Dan kita rasa tenang tau kita sabar. Bila kita tak sabar, kita respon dengan tak baik, subhanallah, kita tak tenang. Bukan saja tak tenang, kita serabut dengan perangai kita. Subhanallah. Tapi minta dengan Allah. Dulu Kak garang tapi sekarang dah boleh sabar. Ni nak reply Alhamdulillah. Cik Jad respon dekat Kak Latifah. Waalaikumsalam Nur. Selamat pagi Nur.
Salam Halina. Waalaikumsalam Nur Mazita. Waalaikumsalam Zi. Nur ni kurang sabar. Sabar. Sebenarnya wajah Nur tu pun dah sabar. Sabar. Cuma ada term-term tertentu lah. Kita manusia kan. Manusia kita banyak kekurangan. Tapi kita kena minta dengan Allah lah. Minta tolong dengan Allah. Allah akan bagi. Kita ni sombong nak minta dengan Allah. Kita rasa kita boleh handle semuanya. Tu silap kita lah. Okey, yang ke-20. Berhati-hati mengguna harta suami dan mengguna dengan penuh amanah. Ciri-ciri wanita solehah ni. Jadi kita kena berhati-hati. Bila kita dalam rumah kan, semua yang beli tu suami. Jadi kita kena menjaga hak suami. Kalau ada benda-benda yang kita suka dan kita nak bagi dekat orang, minta dulu kebenaran suami. Itu kena jaga. Ni semua ni Allah akan tanya ni. Benda-benda kecil, sekecil-kecil benda ni. Jadi kita jangan ingat suami kita tak tahu, kita dah lepas. Tak lepas tu. Jadi apa-apa hak suami, kalau kata benda tu hak dia, minta kebenaran suami. Kena jaga harta benda suami ni semua kena jaga. Malah apa yang kita makan dalam peti sejuk, kalau adik-beradik kita datang, kalau tak minta, kita kena minta kebenaran. Ada satu Min pernah belajar. Tapi kalau kita dengan suami kita cakap apa, kita bermudah-mudah. Maksudnya kita tahu dia merelakan. Maksudnya apa-apa kalau kata adik-beradik kita datang, dia yang menawarkan makanan apa yang ada, dia persila. Tu maksudnya dia memberilah tu, memberi kebenaran. Sebab harta suami memang kita kena jaga. Kita kena jaga. Tu semua hak dia. Sebab tu Umi sentiasa kalau apa-apa kan, apa-apa je yang Abi punya, Umi kata ni suami saya punya. Ni suami saya punya. Saya menjaga amanah. Amanah dia. Okey. 21. Takut untuk melanggar perintah Allah dan perintah suami. 21. Wanita solehah kena takut. Kena takut langgar perintah Allah. Maksudnya jangan langgarlah apa yang Allah cakap, apa yang Allah perintahkan. Tadi pun Umi banyak dengar ceramah Ustaz Tuan Syah Zainal Asri, dia cakap kita ni kena patuh. Kita nak dekat dengan Allah, sebenarnya kita kena patuh semua apa yang Allah suruh. Dan perintah suami ni maksudnya apa yang suami cakap kita kena ikut. Selagi ia tidak melanggar syariat Allah lah. Kalau dia melanggar syariat Allah, kita boleh maksudnya melawan lah, dengan berhikmah jugalah. Betul tu Min, kita kena belajar sabar. Kena belajar sabar ni, belajar. Dia tak jadi sendiri. Dia melalui proses dia. Tapi bila kita dah jumpa buah sabar ni sangat manis. Bila kita sabar sampai masa Allah bagi ganjaran di sebalik kesabaran dia, subhanallah. Tu yang jadi kita nak sabar lagi. Sebab kita dah dapat buah manis. Jadi sebelum dapat buah manis ni, sabarlah. Sabar je. Sebab tugas kita memang kena sabar. Waalaikumsalam Masizah Uthman. Waalaikumsalam Jab Rokus. Sejati nak dengar ceramah Umi, boleh Jas. Waalaikumsalam Tia Deski. Betul Yumi, hidup ni semakin indah dan tenang. Sekarang bila boleh sabar, tapi kadang-kadang menyingat juga. Biasa tu Kak. Biasa kita hidup. Sebab tu Allah buat. Allah suruh kita bertaubat. Allah suruh kita istighfar. Sebab kita ni sentiasa melakukan kesilapan. Tak apa. Kita ingat balik. Ingat minta ampun dengan Allah. Dah sabar, tapi isteri selalu tak boleh tutup mulut. Cik Azliha ni, Cik Ha ni lelaki kan. Dah sabar tapi isteri selalu tak boleh tutup mulut. Okey, macam ni Cik Ha. Kalau kata isteri tak boleh tutup mulut, Cik Ha buat sampai dia tutup mulut. Macam mana cara dia? Cik Ha kenalah selalu ambil hati isteri. Ambil hati isteri ni selalulah bagi hadiah. Bagi hadiah dekat isteri, bagi bunga. Balik suami kan. Suami balik daripada kedai, tolonglah beli walaupun sikit kuih goreng pisang ke buah ke, buat balik kat rumah. Sebenarnya anak-anak dengan isteri menunggu dekat rumah buah tangan yang dibawa oleh suami dan ayah mereka. Sebab Umi rasa bila ayah Umi selalu dia kerja dekat macam arwah ayah. Selalu dia bawa balik. Kita orang bukanlah gaji dia bukanlah besar sangat, tapi setiap kali dia balik dia akan bawa balik buah limau.
Kalau kita orang Kelantan, limau yang karat tu, yang ada warna hijau, yang warna kuning tu kan, yang tu berapa ringgit ya? RM2, RM3. Tapi boleh makan seluruh keluarga. Umi seronok sangat bila ayah balik, sebab tahu dia akan bawa balik buah tangan. Jadi suami ni tolonglah, kalau kata balik daripada rumah, singgahlah mana-mana beli. Itu sebenarnya salah satu kita bagi keseronokan, kebahagiaan dalam rumah tangga. Seronok ni bukan kata kita beli benda-benda yang mahal. Benda-benda yang kecil tu kebahagiaan. Beli benda yang kecil, bawa balik dekat rumah, makan sama-sama. Tu dah bahagia dah. Bahagia sangat-sangat dah. Umi kalau Abi bawa balik, Abi ni satu hal, dia bukan bawa balik sikit banyak. Kita orang memang berbahagia-bahagia sangat lah kalau dia pergi kedai. Memang dia bawa balik macam nak bawa balik satu kedai. Dia punya shopping. Subhanallah, ni kena doakan dia semoga berhikmah dalam berbelanja. Masya Allah, dulu Syirah pun tak sabar orangnya. Sejak mandi garam, dengan izin Allah, Syirah dah boleh bersabar dengan kerana anak-anak dan bos-bos. Subhanallah, Syirah banyak cerita dulu kan, macam mana Syirah banyaknya kerja kan. Alhamdulillah kan, mandi garam. Betul, Umi pun mandi garam. Siapa mandi garam, boleh mandi garam, boleh beli dengan Syirah ni. Sebenarnya mandi garam ni sangat banyak efek dia. Umi pun dulu asal-asal pun memang garang sangat. Memang garang. Alhamdulillah dengan mandi garam. Kalau siapa yang nak cepat nak berubah lah daripada garang, tak nak garang yang drastik lah, yang macam Umi dah tak boleh nak sabar dah ni Umi, cuba mandi garam. Sebab Umi banyak jumpa feedback orang-orang yang dia punya stres, masalah rumah tangga ke apa semua kan, dengan anak-anak. Selepas dia orang mandi garam, subhanallah, luar biasa. Dia orang punya energi, dia orang punya emosi. Sebab garam ni sebenarnya sunnah Nabi juga. Sebab garam ni sifat dia, satu merakam, satu dia meneutralkan. Maksudnya ada benda-benda yang negatif pada kita, dia akan meneutralkan. Maksudnya benda-benda negatif tu akan keluar daripada badan kita. Jadi siapa yang nak beli garam, yang nak berubah daripada garang nak kepada sabar, boleh cuba mandi garam. Tapi kena mandi garam 21 hari sebab dia nak ubah semua sel badan kita ni. Sebab proses pemulihan sel berlaku dalam masa 21 hari. Kalau kita gap 21 hari tu, habis. Start balik. Tu kalau untuk mandi garam lah. Kalau siapa nak mandi garam, boleh ni hubungi Syirah Syaza. Ramai dah kawan-kawan Umi semua yang datang kan, Umi cerita pasal garam ni kan, ramai yang berubah, yang beli garam. Dan subhanallah, peningkatan sel diorang juga luar biasa, dan emosi juga luar biasa. Umi tak boleh cakap lebih-lebih lah benda tu. Kalau nak tahu lebih-lebih, boleh tanya Syirah. Tapi Umi boleh bagi testimoni, memang Umi sangat berpuas hati dengan mandi garam, dan banyak juga feedback positif yang mandi garam. Dan sampai sekarang ni Kak Ruziah ada tak? Sampai dia nak jadi Umi nak jadi dropship, nak jual juga garam. Kak Syidah pun rasa dah mandi garam. Kak Zarina pun rasa dah mandi garam. Kak Husniyah pun rasa dah mandi garam. Ramai dah yang mandi garam, dan subhanallah mereka rasakan nikmat tu. Mandi garam bagus. Boleh PM Syirah Syaza. Syirah Sazira. Dia juga Syirah Syaza. Dia juga antara tulang belakang Umi sebenarnya ni. Dalam live semua dia yang sharing. Dia sharing ke beratus-ratus grup setiap hari. Tanpa jemu, subhanallah. Umi tak minta tu, dia buat sendiri. Allah bagi. Sebab tu kita ni kan, kita dengan orang, kita tak perlu minta. Yang perlu kita minta dengan Allah. Sebab hati manusia ataupun orang lain milik Allah. Allah yang akan gerakkan hati kita. Bila dia buat dengan sukarela, itu lebih nikmat. Daripada kita suruh dia tak buat, kita kecewa. Nampak satu benda-benda yang tak seronok kan. Subhanallah, tu antara Umi dengan itulah Syirah Syaza ni. Kita orang kawan-kawan je, tapi subhanallah, bila kawan kerana Allah akan lahirkan satu perasaan yang kita saling berkomunikasi, saling tolong menolong antara satu sama lain. Ustazah, saya selalu bergaduh dengan pasangan. Kenapa ya? Perlu saya teruskan. Biasa tu Adam Hawa. Umi sendiri bergaduh, setiap hari bergaduh dulu. Masa Umi buat bisnes dengan suami Umi, setiap hari bergaduh. Sebab apa? Nak submit stok. Tu je bendanya. Sebab Umi kata jangan submit dulu, dia dah submit. Umi kata jangan bayar dulu. Ni kita nak guna duit untuk ni. Dah sudah. Hari-hari bergaduh sampai Umi dah boring nak bergaduh. Lepas tu minta dengan Allah lah, Allah bagi jalan penyelesaian. Kalau lelaki perempuan kena salah seorang, kena berlapang dada. Macam Umi mengalah. Sebab dia tak rasa dia salah. Sebab kita orang perempuan selalu merajuk. Jadi dia nampak kita ni salah, asyik-asyik nak merajuk, asyik-asyik nak marah. Jadi kita juga yang pergi beralah. Kena beralah. Salah seorang bila bergaduh kena beralah.
Kena beralah. Sebab dia macam ni je. Hati manusia ni dia kalah dengan kasih sayang. Maksudnya kita beralah. Kita baik. Yang kasar, yang keras hati tadi tiba-tiba akan jadi lembut hati. Itu berlaku pada Umi sendiri dulu. Kalau dulu bila nak sesuatu cakap bukan nak buka aib lah, nak bagi nampak lah. Bila kita nak sesuatu, kita cakap dengan mulut, orang lelaki dia ego. Umi tak kata suami Umi, semua lelaki ego. Jadi dia takkan dengar apa isteri dia cakap. Tapi kalau orang luar cakap, dia akan dengar. Balik rumah dia cakap benda yang sama yang isteri dia cakap. Lah, ni dah cakap ni kenapa tak berubah? Bila orang luar cakap nak pula berubah. Tapi kita tak apalah, terima sekurang-kurangnya dia dah berubah. Sebab apa? Disebabkan bila kita ni sentiasa kita berbaik sangka satu, kita berlemah lembut satu. Lepas tu kita tak berkeras lah. Kita jangan berkeras, sebab batu dengan batu kalau langgar pecah. Kan? Kita seolah-olah batu tu, masalah kita air yang menitis sampailah batu tu lah jadi lembut. Tu yang kita kena buat. Jangan bergaduh tu macam ni lah. Ingat macam ni, InsyaAllah akan settle. Minta doa selalu, Allah tolong bantu kami selesaikan masalah kami. Semoga kami ni boleh saling bertolak ansur, bekerjasama. Umi selalu dulu minta. Bukan kata mudah-mudah dapat. Selalu minta dengan suami, cakap tolong kita kena berkomunikasi, kena transparent, kena itu, kena ini. Proses. Cari dalam buku. Umi banyak dulu ni pergi kelas hati lah, ajari hati aku lah. Banyak baca buku lah. Yang penting kita kena cari ilmu. Sebab ilmu lah penyuluh hati. Ilmu lah yang menyebabkan kita berhikmah dalam kita menyelesaikan sesuatu perkara. Bukan dia datang macam tu. Satu dengan ilmu, dengan ceramah, dengan belajar. Tu semua tu membantu kita lah. Kalau kita nak, Allah akan dorongkan. Satu je Umi minta. Tadi Tuan Guru Syekh Zainal Asu cakap macam ni. Satu je Umi pesan. Kalau kita ada masalah, pemilik masalah tu siapa? Pemilik masalah tu Allah. Jadi kita kembali kepada Allah. Jangan pergi kepada manusia, dia kata. Kalau pergi ke manusia, kalaulah manusia tu bukan manusia yang baik, subhanallah, benda masalah yang kecil kita yang ada jadi besar. Jadi kembalilah kepada Allah, berceritalah kepada Allah, dan Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Tu je Umi pesan. Jangan pergi pada orang dan bercerita pada orang. Berceritalah pada Allah. Menangislah pada Allah. Sebab dia kata bila kita menangis, keluarnya air mata masa tu, sebenarnya tu air mata tanda kita sabar. Tu air mata kesabaran. Jadi anda dah sabar dah. Bila menangis tu sebenarnya anda dah sabar. Okey? Betul tu, akak pun dah mandi garam. Boleh kalau perasaan marah, boleh kawal betul lah ni Kak Syidah dah. Macam mana cara mandi garam? Dah beli baru kita ajar cara mandi. Sebelum beli kita tak nak ajar, sebab kita tak nak ada masalah nanti. Nak beli boleh kontak Syira dululah, ataupun boleh je PM nombor Umi ni, nak tanya Umi dekat situ. Umi akan bagi nombor Syira tadi. Ramai juga yang PM Umi nak beli. Umi tak sempat nak layan kan. Umi bagi nombor Syira. Beli dengan Syira. Direct dengan Syira. Syira akan guide lah macam mana nak mandi garam tu. Umi, kalau pasangan cakap dia tak tenang bila bersama kita, macam mana? Ya Umi, patut ke saya putuskan hubungan? Ni bila dah macam tu dah ada orang ketiga tu, syaitan tu, yang menghasut dengan nafsu kita yang nak marah tadi. Jadi kena ingat Allah lah. Sebab perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah berpisah tu. Bila hubungan yang halal nak berpisah tu Allah tak suka. Minta petunjuk dengan Allah. Kalau boleh banyakkan bersabar lah. Banyakkan bersabar, berzikir. Satu ni amalan yang buat yang ni buat sampai sabar, yang ni buat sampai pasangan tu jadi lembut. Hadiahkan Al-Fatihah, sebut nama dia. Hadiahkan Al-Fatihah pada pasangan. Lepas tu satu lagi, buat amalan kita, amalan baik, amalan sunat, apa semualah, zikir ke, selawat ke, solat sunat ke, apa semua. Lepas tu minta dengan Allah, jika ada pahala pada amalan aku ni, aku hadiahkan kepada suami aku. Maksudnya kita hadiahkan pahala kita tu kepada suami kita untuk dia berubah jadi baik. Buat macam tu. Sebab ni pun amalan Syekh Zainal Asri juga. Umi pun pernah buat. Alhamdulillah, memang tengok ketara benda tu. Kita pun jadi sabar, pasangan kita pun sabar. Sama-sama bersabar. Umi suka hidup dalam kasih sayang. Umi suka, semua Umi sayang. Anak-anak, isteri, suami, isteri, semua sayang.
Orang tak kenal pun kalau dia kita nampak dia dekat dengan Allah, subhanallah, terus timbul rasa kasih sayang. Waalaikumsalam Kak Ina. Umi alhamdulillah dapat join live Umi walaupun agak busy pagi ni, subhanallah Kak Ina. Ni Kak Ina seorang lagi ni. Masalah banyak hari tu, mandi garam, subhanallah. Dapat menyelesaikan masalah dengan tenang. Okey, hijab ni okey. Tu ada komen Umi dekat situ, boleh klik je nak tanya Umi. InsyaAllah Umi jawab. Okay, thank you Syira. Syira dah share dekat ni dekat grup. Kak Nur Hasni. Alhamdulillah, amin. Ada orang mandi bunga tujuan apa Ustazah? Mandi bunga tu untuk jodoh kot. Mandi bunga tu sebenarnya dia nak bersihkan aura dia kot. Macam tu lah. Tu amalan orang-orang tua dulu. Ada juga dia punya kelebihan tu. Kita hanya berikhtiar. Allah yang takdirkan semua tu. Jadi jangan sebab tu kita sentiasa apa yang berlaku kita kena berlapang dada. Apa yang Allah bagi sebab takdir tu daripada Allah. Jadi kita ni tugas kita hamba menerima. Menerima satu, yang pertama kita kena buat redha. Dalam redha tu ada sabar. Dalam sabar tu ada pahala, subhanallah. Jadi kita kena buat macam tu je. Okey, ciri-ciri wanita solehah kita berhenti dekat mana tadi? Taat untuk melanggar perintah Allah. Okey, 21. Okey, kita pergi kepada sesi yang kedua. Sesi yang kedua apa tadi? Komitmen seorang usahawan. Nak berniaga kena ada komitmen kan? Okey, jom kita belajar apa komitmen tu. Okey, terima kasih ramai yang join hari ni. Apa tujuan mandi garam? Mandi garam tu untuk membersihkan aura kita. Sebab kita kadang kita pergi tempat-tempat ataupun kita jumpa orang, kadang sebenarnya kita tak sedar aura tu melekat kat kita. Kalau dia negatif, kita menjadi negatif. Jadi kita nak bersihkan benda tu, kita mandi garam. Mandi garam ni dia sifat dia meneutral. Masalah ni boleh PM Umi lah kalau nak tahu lebih lanjut lagi. Belum berumah tangga lagi Umi, dalam 5.3 nikah, tapi dia cakap serabut bila tengok saya. Ya Allah, saya buntu Umi, tak tahu apa yang harus saya buat. Okey, Adam Hawa ni macam ni. Ni daripada Ustaz Zainal Asri juga Umi nak bagi tahu. Yang pertama, Adam Hawa kena solat sunat istikharah. Solat sunat istikharah, minta petunjuk dengan Allah. Lepas tu bila antara perhubungan tu nak jadi ke tak, kita tengok. Kalau kata benda tu dia tak suka, sebenarnya Allah dah bagi kita hint. Maksudnya Allah nak kata mungkin tak baik. Kalau benda tu berlaku, walaupun ada masalah, ada cabaran, tapi hubungan tu kuat. Maksudnya, mungkin kita nak dia berubah ke apa-apa, Allah akan bagi tunjuk. Jadi yang penting kena minta tolong dengan Allah dulu, buat sunat istikharah. Sebab nanti sebenarnya, kita bila nak kahwin ni, kita kena banyak lagi pintu kita kena tempuh. Satu, pintu perkahwinan. Yang kedua, pintu macam mana kita nak berada bersama dengan dia. Kita berdepan dengan sikap dia macam mana. Lepas tu bila ada anak, sikap anak lagi. Banyak. Kahwin ni sebenarnya kita tempuh satu dia panggil satu dunia baru. Bukan, dia perkahwinan adalah tanggungjawab, bukan suka-suka. Tapi subhanallah, bila kita berkahwin, kita dah laksanakan separuh daripada iman kita. Maksudnya, bila kita berkahwin, kita bersentuhan dengan suami, kita saling berpandangan dengan suami, itu dah dapat pahala dah. Subhanallah, bila kahwin, sebenarnya kita lebih banyak, boleh banyak buat pahala. Macam tu. Macam tu lah, kena buat macam tu. Yang kahwin-kahwin, yang dah kahwin ni, suami dengan isteri, tolonglah beromantik lah dengan suami anda. Rugilah siapa yang kahwin tak nak beromantik, tak nak berkasih sayang dengan suami. Rugi Umi cakap. Ni bukan Umi cakap, ni Prof Muhaya cakap. Siapa yang ada suami tak nak berkasih sayang, tak nak romantik dengan suami, tak nak bermanja-manja dengan suami, rugi. Ni Prof Muhaya cakap. Rugi. Orang lain yang tak kahwin, yang duk couple tu, yang berdosa, yang buat maksiat tu, sorry Umi cakap, yang tak halal hubungan tu, nak pula buat. Tapi bila dah halal tak nak buat. Sebenarnya semua tu pahala tu. Pegang tangan suami, pahala. Tengok suami, pahala. Pahala semua kita buat tu, subhanallah. Okay. Okay dah. Jom kita masuk bab bisnes pula. Jom.
Komitmen seorang usahawan. Apabila kita mahu memulakan perniagaan, kita sebenarnya telah terima aku janji untuk komited supaya apa yang kita cita-citakan akan berjaya. Masalah akan berlaku apabila kita tidak kuat dan tidak tahu apa tugas kita sebagai peniaga. Akibatnya akan mudah lemah apabila berdepan cabaran. Itulah masalah sebenarnya. Masalah peniaga yang dia macam lemah semangat sebenarnya sebab tak ada ilmu. Jadi bila berniaga kena cari ilmu. Ilmu sebenarnya banyak sangat. Semalam Sifu Jamal bagi ilmu free tau. Masuk je Facebook live dia. Siapa yang nak belajar ilmu Sifu Jamal, PM Umi bagi link tu. Boleh PM Umi cakap, Umi saya nak link belajar dengan Sifu Jamal. Boleh Umi bagi. Alhamdulillah Umi kita hanya usaha. Semua dengan izin Allah, syukur diri kita dilindungi segala negatif-negatif. Allah bukakan pintu positif, tak ada sifat dendam atau marah. Be happy, terima kasih Umi. Sama-sama Kak. Ya Kak. Ni asbab jugalah bila kita minta dengan Allah kan, Allah akan datangkan macam mana kita nak selesaikan masalah tu. Macam mandi garam tu sebenarnya salah satu asbab lah. Kita kena ingat semua daripada Allah. Tapi Allah tunjuk cara macam mana engkau nak jadi positif, macam mana engkau nak sihat. Tu cara. Sebab tu kalau kita sakit kena makan ubat, wajib makan ubat. Tapi minta tolong dengan Allah sebab yang menyembuh tu bukan ubat. Yang menyembuh tu Allah. Ubat tu asbab. Usaha kita, ikhtiar kita, sunatullah kita. Minta izin keluar, ada meeting. Okey Syira, thank you Umi. Nanti Syira dengar balik. Boleh Syira, subhanallah. Terima kasih tau banyak share. Dengar juga. Okey, nanti orang nak garam PM Syira Okey, yang pertama, komitmen terhadap matlamat dan Big Y anda. Okey. Kita kena komitmen terhadap matlamat. Sebab tu dalam live Umi yang sebelum ni Umi ada cerita tentang Big Y. Nanti boleh tengok dekat situ. Umi dah pin tu ada dekat situ Facebook Berdamai Dengan Rezeki. Siapa yang nak tengok boleh tengok live Umi yang sebelum ni. Umi semua Umi letak dalam tu. Apa yang perlu tahu dengan jelas kenapa anda mahu berjaya, apa yang kita kena tahu. Kita kena tahu dengan jelas kenapa kita nak berjaya. Kita nak berjaya tu untuk apa? Apa yang nak capai? Kita nak capai tu untuk apa? Sebab semalam Sifu cakap apa? Dia kata tujuan apa? Kita nak sedekah, kita nak bayar zakat, tujuan akhirat. Tu big Y dia yang dia panggil grand Y, dia panggil. Kita kena ada grand Y tu. Grand Y tu penting sebab dia akan menarik segala kita punya tindakan untuk kita capai. Tapi kalau kita ada small Y, maksudnya kita tak ada big Y, kita just kata okay, aku nak dapat capai sale 5,000 ataupun 10,000. Dah capai, kita tak nak tau. Kita dah tak nak dah sebab kita dah capai dah. Sebab tu kita punya komitmen, matlamat kita kena letak besar, jangan letak kecil. Jangan letak kecil sebab bahaya untuk energi kita. Sebab kita ni, kita ada seorang lagi dekat dalam tu. Kita ni jasad, satu lagi rohani. Rohani tu rohani tu sebenarnya yang membuatkan jasad ni bekerja, ataupun roh lah. Rohani, roh. Okay. Macam Anthony Robin pakar motivasi antarabangsa. Dipanggil raksasa dalam diri kita ni ada satu raksasa. Awaken raksasa. Dia pernah tulis buku Awaken. Umi ada buku tu. Lepas tu Unlimited Power. Sebenarnya dia ada, kita semua manusia dia ada satu kuasa luar biasa dalam diri kita. Itulah raksasa. Raksasa, bila raksasa tu tersedar, bila dia buat sesuatu dia akan buat sungguh-sungguh sampai benda tu jadi. Cepat baik mandi duit Ustazah. Allahu Akbar. Itu dah lain dah tu Cik Ha, mandi duit tu. Itu energi untuk energi. Allah Aziz. Ni pun nak kena pergi belajar ni. Siapa dah tanya Umi hari tu? Suami Umi cakap pergilah belajar dengan Ustazah Mazita. Subhanallah, kata tak sempat lagi ni. Ya Allah nak pergi ni. Okey. Apa yang anda mahu ubah? Kena tahu juga matlamat ni. Yang pertama ni Big Y. Kenapa? Siapa yang anda mahu bahagiakan dan bantu? Kena ada ni. Okey, macam ni. Untuk nak dapat komitmen terhadap matlamat ataupun Big Y anda salin ni Yang pertama tolong tulis. Apa yang perlu tahu dengan jelas kenapa anda mahu berjaya? Yang pertama, kenapa mahu berjaya?
Kena ada tu. Untuk komitmen terhadap matlamat dan big why tu. Untuk kita capai big why kena ada. Kenapa anda mahu berjaya? Yang pertama. Yang kedua, apa yang nak capai? Nak capai tu nak capai apa? Nak capai nak macam kita nak buat tahfiz ke? Tu grand why. Nak buat tahfiz ke? Kalau tak boleh nak buat tahfiz, kita kata okey, nak bagi tahfiz, nak bayar hafiz ni belajar bulan-bulan ke. Tu kita punya big why kita. Apa yang kita nak capai? Siapa yang anda nak mahu bahagiakan dan bantu? Kena tahu benda ni. Inilah okeylah, awal-awal tahun ni memang kena benda ni lah yang kena betulkan, sebab benda ni lah yang sebenarnya akan menarik kita sehingga ke akhir tahun. Sehingga kita buat perniagaan ni, kita tiba-tiba kenapa kita rasa, ya Allah, kenapalah aku ni non-stop energy kuat nak buat sampai aku penat pun nak buat lagi. Sebab apa? Sebab komitmen kita terhadap big why kita. Sebab kita dah tulis siap-siap. Kita dah jelas dengan apa yang kita nak. Apa yang kita nak ubah. Kita nak bantu siapa tadi. Benda itulah sebenarnya yang akan menarik kita membuat sesuatu sampai berjaya. Bila kita dah ada benda ni, yang ni kena clear tau. Penting sangat ni yang ni. Komitmen untuk kita ni nak berjaya, untuk kita jadi usahawan yang berjaya. Ni komitmen yang perlu kita ingat. Perlu kita ingat sentiasa. Letak dalam mindset kita ataupun tulis. Tulis betul. Kalau boleh tampal dekat dinding yang kita selalu tengok. Umi perangai Umi daripada dulu lagi. Apa-apa benda yang Umi akan tulis. Umi akan tulis sampai dekat dinding tu. Sampai dah macam pudar dah. Tu perangai Umi daripada dulu. Sebab Umi dah tahu benda tu memang Allah bagi. Sebab kita nak. Sebab bila Umi tulis, subhanallah, contoh Umi bagi, Umi pernah tulis Umi nak pergi umrah tahun 2007. 2007 tak ingat. 2007 tak ingat. Macam tu lah lebih kurang. 2016 ke lupa dah. Banyak lupa. Umi kata nak pergi umrah, tapi subhanallah, tahu tak Allah bagi apa? Allah tak bagi. Allah tak bagi Umi pergi umrah tahun yang Umi nak. Tapi Allah bagi apa? Allah hantar Umi pergi haji yang lebih besar. Sebab tu kita nak apa, kadang Allah bagi lebih. Yang penting kita nak dulu. Kita nak. Kalau kita tak nak, Allah tak bagi. Ni pentingnya tadi. Big why tadi kena tulis semua. Penting big why. Apa yang anda nak ubah apa? Contoh daripada kita duduk rumah biasa. Kita nak duduk rumah sewa, kita nak ada rumah sendiri. Contoh rumah mak kita. Kita nak tukar rumah mak kita jadi rumah besar. Contoh. Mak kita yang tak pergi haji. Contoh nak hantar mak pergi haji. Kena ada benda tu. Walaupun kita rasa nak ambil duit dekat mana nak bagi haji. Jangan fikirlah benda tu. Kita fikir kita nak yang bagi tu Allah. Umi dulu berimpian nak hantar mama Umi pergi haji. Nak. Sebelum Umi pergi haji, dia pergi haji dulu baru Umi pergi. Sebab Umi kata Umi memang nak pergi, nak hantar dia pergi haji. Tiba-tiba dia dapat surat. Sebab masa tu ganti orang rasanya. Dia hantar surat, dia kata dapat panggilan haji. Lepas tu dia kata, pergilah mama, pergi je lah. Nak pergi tapi duitnya tak ada. Kata yang tu jangan risau. Yang penting terima dulu. Lepas tu Umi buat apa tau? Umi pergi cari semua buku akaun Umi keluarkan semua duit. Keluarkan duit daripada BSN, Bank Rakyat, Maybank, apa bank yang ada, semua Umi keluarkan. Lepas tu Umi bagi dekat mak Umi. Alhamdulillah, dengan baginya mama Umi pergi haji, subhanallah, 2 tahun Allah panggil Umi pergi haji. Itu pun dengan sokongan mak Umi juga. Dia cakap, pergilah haji, anak-anak ni jangan risau, mama jaga. Walaupun dia tak sihat. Subhanallah. Umi jenis takkan minta tolong orang. Panggil Umi banyak minta tolongan Allah. Allah datangkan pertolongan tu melalui orang-orang. Umi tak suka sangat sebenarnya. Panggil Umi tak suka minta tolong dengan orang. Walaupun kita susah. Umi banyak minta tolong dengan Allah. Minta tolong dengan Allah, Allah datangkan orang tu. Bila kita nampak orang datang tu, subhanallah, engkau datangkan pertolongan pada aku, Allah. Kita selalu ingat Allah. Okay? Tak boleh jaga apa, Zee tak pandai, ya Allah. Ada yang pandai tu, Zee. Okay? Dan bila matlamat sudah jelas, anda perlu beri setinggi-tinggi komitmen untuk merealisasikan. Maksudnya bila dah ada big why tadi, ada matlamat tadi, kena realisasikan lah. Jangan main-main.
Kena fikir macam mana aku nak capai benda ni. Susah tak apa, yang penting kita usaha sampai Allah lorongkan, Allah bagi peluang, Allah datangkan kemudahan-kemudahan untuk kita capai semua tu. Okey. Saya juga nak ucap tahniah kepada anda yang sudah jelas tentang Big Y. Ni Dr. Azizan Osman cakap. Sebab ramai orang tidak tahu kenapa mereka berjaya. Mereka berjaya sebab ada Big Y. Ingat Big Y. Sebelum ni Umi rasa Umi ada pernah dah buat lah tentang thinking big. Thinking big tu dekat tu dengan Big Y tu. Kita kena berfikir besar. Yang kedua, komitmen yang kedua. Ada 4 minit lagi. Yang kedua, komitmen terhadap rancangan perniagaan anda. Kena rancang. Jika anda berjaya membuat rancangan perniagaan yang lengkap, ini bermakna anda serius untuk berniaga. Jadi kena ada perancangan. Biasa kalau kita join dropship ke, agent ke, biasa founder akan bagi kan, apa kita punya perancangan untuk tahun ni, apa kita perlu buat, apa matlamat kita apa, semua ada, semua buat kan macam tu. Membuat rancangan perniagaan juga memerlukan anda untuk melakukan kajian terperinci. Effort yang anda ambil untuk membuat rancangan perniagaan itu perlu dibayar dengan anda merealisasikannya. Ia bagaikan anda sudah ada peta di tangan dan tahu destinasi tujuan. Jadi anda hanya perlu komitmen untuk meneruskan perjalanan dan sampai ke destinasi saja. Maksudnya kena ada plan pelancangan. Okey, Umi nak bagi satu je, yang benda yang paling senang anda nak buat. Strategi perniagaan. Anda kena macam ni. Contoh, bila buat bisnes, siapa yang buat bisnes? Okey, contoh, ada dropship, ada ejen yang buat bisnes. Okey. Biasa orang berniaga, dia akan cakap, sale saya nak berapa sale. Macam tu je. Okey. Tulis berapa you nak sale setahun. Contoh, tahun ni, kalau katalah nak sale 1 juta setahun. Besar sangat Contoh, kalau kata sale tahunan bukan bulanan. Contoh, kalau kita lah nak sale 500,000 setahun. 1, 2, 3. Bahagi dengan 365 hari. Kita akan dapat, kita kena buat sale RM13,658 sehari. Tu kalau nak buat sale 500,000. Setahun tu, kalau setahun, okey, kita kecilkan lagi. Kecilkan lagi 500,000, 3, 1, 2, 3, bahagi dengan 12 bulan. Sama dengan kena buat 4. Betul ke ni? Bahagikan, senang macam ni. Bila kita target kita berapa? Contoh, kita target kita nak capai 50,000 setahun. Okey, nak kecilkan, berapa kita dapat bulanan, bahagi dengan 12. Daripada 12 tu pula kita dah nampak 12 bulan kita nampak berapa kena capai. Jadi kalau kita nak lagi kecil, jumlah tadi bahagi dengan 360 hari. Kita akan dapat. Jadi kita kena capai benda tu dan kena tulis target tu setiap hari. Tengok, aku kena capai banyak ni untuk sehari. Sale aku banyak ni. Tu untuk sale. Kalau untuk profit dah kira siap-siap dah. Maksudnya berapa profit kita dapat untuk kita capai, bahagikan dengan 365 hari, berapa jualan yang patut kita buat. Kalau nak mudah lagi, berapa botol produk kita, berapa kotak, berapa pieces yang perlu kita jual. Kena ada. Tu strategi jugalah, antara strategi. Umi nak bagi untuk mudah faham lah. Alhamdulillah Umi, pewangi kereta ada bagi free pada customer, akak khas untuk regular customer je. Boleh bagi free. Tanda kita menghargai customer. Okey? Dah nak pukul 9. Umi ada cubitan pagi ni. Sebab pagi ni benda penting. Dizandra, founder Dizandra nak ajar kita orang tentang projek baru. Jadi Umi kena join tepat waktu. Jadi siapa yang nak join dengan Umi, boleh klik dekat Umi punya nak tanya Umi tu, direct WhatsApp Umi, ataupun boleh join grup startup. Dekat tu grup tu Umi sebenarnya fokus kepada satu bisnes Umi yang buat. Jadi Umi akan bagi banyak bahan marketing dekat situ. Tapi insya-Allah pagi-pagi Umi akan bagi kata-kata motivasi pagi-pagi untuk semangat anda setiap pagi, insya-Allah dengan izin Allah. Kadang-kadang ada juga minta maaf kalau tak terbagi. Dan juga dekat situ Umi akan share juga salah satu buku sebagai panduan untuk mereka yang nak buat bisnes. Okey, sekejap ni buku ni. Umi selalu share. Semalam siapa? G call Umi nak WhatsApp Umi ni payment nak beli buku. Kak Latifah pun nak beli juga ni buku ni. Ni sebenarnya panduan dalam perniagaan kita, perniagaan untuk dunia dan akhirat. Kita betulkan diri, insya-Allah perniagaan pun kita betul, dan kita buat apa mudah. Sebab kita dah betulkan niat kita dah betul, kita ikut apa yang Allah suruh. Kadang-kadang benda yang kita buat tu sebenarnya Allah larang, kita tak sedar. Tapi insya-Allah dalam buku ni banyak sangat bimbing kita untuk ke arah kebaikan. Betulkan diri,
dan betulkan bisnes kita, insya-Allah perniagaan kita sentiasa dalam redha Allah, dan juga sentiasa ada je sale Allah bagi, ada je rezeki Allah bagi. Sebab apa? Kita berada dalam on track yang betul. Okey, sampai sini saja perkongsian Umi pada pagi ini. Kita jumpa lagi lah pada hari Ahad. Okey, kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya Intan, jom cubitan pagi. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Boleh follow Umi dekat komen tu Umi dah buat pin. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.